Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan dengan buku teks tahun 3, tema 8, Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan. Unit 23, Budaya Usahawan. Berusaha bersama-sama. Kata ganda. Baiklah, jom kita teruskan. Murid-murid diminta buka buku teks muka surat 75. Jika dilihat dalam buku teks, tajuknya ialah kata ganda berusaha bersama-sama. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.2.3, memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. 1. Kata ganda penuh. 2. Kata ganda separa. Dan 3. Kata ganda berentak. Ya. Jom kita lihat dahulu gambar sebelum kita lihat petikan. Inilah gambar jualan kembali ke sekolah. Yang diadakan di sebuah sekolah. Ada beberapa kemah, beberapa orang yang datang. Baiklah, jom kita lihat petikan. Tajuk berusaha bersama-sama. Encik Abdul Aziz ialah pengerusi Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di SK Gemilang. Beliau dan ahli jawatan kuasanya sangat kreatif dalam usaha mengumpulkan dana PIBG. Inilah Encik Abdul Aziz. Baiklah, mereka mahu mengumpul dana PIBG. Maksudnya mengumpulkan duit PIBG untuk memastikan PIBG mempunyai dana ataupun wang supaya dapat melakukan aktiviti kecemerlangan kepada murid-murid. Beliau bersama-sama dengan ibu bapa dan guru-guru mengadakan jualan. Mereka menjual barang-barang keperluan persekolahan sebagai persediaan untuk tahun hadapan. Jadi, Encik Abdul Aziz tadi, bersama PIBG menjual barang keperluan persekolahan dengan ibu bapa dan guru-guru. Jadi, ini contoh barang keperluan persekolahan seperti baju sekolah, alat tulis dan sebagainya. Baiklah, pihak PIBG mendapatkan barangan daripada pengilang. Oleh itu, mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih murah. Strategi ini menjadi tarikan kepada pelanggan untuk datang ke jualan tersebut. Maksudnya, mereka mendapatkan harga daripada kilang. Mereka dapatkan barangan ni daripada kilang, terus dari kilang. Jadi, apabila terus dari kilang, mereka akan dapat harga yang lebih murah. Jadi untuk dijual pun tidaklah terlalu mahal. Baiklah, gerai-gerai jualan pakaian seragam lelaki dan perempuan mendapat sambutan ramai. Juru jual melayan pelanggan dengan ramah tamah. Mereka juga menjual makanan. Suasana pada hari tersebut riuh rendah. Banyak orang menjual, banyak gerai. Selain daripada itu, terdapat juga jualan makanan. Kita lihat balik gambar. Ada beberapa kemah. Ramai orang yang datang, banyak barangan yang dijual dan sebagainya. Di sini, kalau kita lihat, kita ulang kaji semula, kita lihat semula petikan. Kita dapat ramai guru dan ibu bapa semasa hari jualan. Selain itu, terdapat juga barangan keperluan persekolahan. Menjual. Menjual barangan keperluan persekolahan. Yang menjualnya siapa? Guru dan PIBG sekolah. Seterusnya, di mana PIBG mendapatkan barangan? PIBG mendapatkan barangan daripada pengilang. Kenapa dia beli daripada pengilang? Kerana harganya lebih murah. Seterusnya makanan juga turut dijual. Seperti mungkinlah kuih kari pap, mi goreng, donat, kuih-kuih, lauk pauk dan sebagainya. Baiklah, ini ialah petikan yang telah kita baca dan bincangkan sebentar tadi. Cuba lihat perkataan yang berwarna merah. Jom cikgu keluarkan perkataan yang berwarna merah. Yang kita lihat, yang cikgu lihat, yang kamu lihat, bersama-sama, guru-guru, barang-barang, gerai-gerai, lelaki, ramah tamah, riuh rendah. Kenapa semua perkataan ini hampir kesemuanya mempunyai tanda sempang? Jom kita lihat apakah perkataan ini.
Perkataan ini juga terdapat di dalam gambar. Kemah-kemah, gerai-gerai, beli belah dan gegantung. Juga terdapat tanda sempang. Tapi ada dua lagi gambar yang kita tidak dapat lihat. Jom kita lihat. Tanda anak panah tu menunjukkan apa yang ada di kawasan itu. Tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama. Daun. Inilah daun ataupun daun-daun. Banyak kan daun yang jatuh berguguran. Seterusnya, gambar ini ada lelaki. Okey, jom kita teruskan. Jadi cikgu dah tambahlah perkataan daun dalam senarai kata yang berwarna merah di dalam buku teks kamu. Sebenarnya perkataan yang berwarna merah tadi ialah kata ganda. Jadi jom kita lihat apa itu kata ganda. Kata ganda ialah proses pengulangan kata atau pada bahagian-bahagian tertentu. Cuba kamu lihat semula. Terdapat pengulangan kata bersama-sama guru-guru mengulang semula perkataan-perkataan itu. Jadi jom kita lihat jenis kata ganda yang kamu perlu belajar hari ini ialah kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Jom kita lihat pula apakah beza antara ketiga-tiga kata ganda ini. Yang pertama kita lihat kata ganda penuh. Seluruh perkataan diulang. Maksudnya, seluruh perkataan contohnya buku. Jadi diulang semula dengan buku. Buku-buku. Baju-baju. Kanak-kanak. Ini kata ganda penuh. Maksudnya, perkataan di hadapan dan perkataan di belakang sama. Buku-buku. Jangan lupa letak tanda sempang ya. Kata ganda mesti ada tanda sempang. Seterusnya, yang kedua ialah kata ganda separa. Sebahagian kata dasar digandakan. Jika tadi kita gunakan kata ganda penuh, contohnya bola-bola, tapi dalam kata ganda separa, kita hanya ambil sebahagian sahaja. Bola-bola jadi berbola. Berbola ni yang selalu kita dapat kat pasar malam. Atau ibu awak goreng kan? Berbola ikan, berbola daging. Jadi kita jadikan di kata ganda separa hanya satu perkataan. Berbola. Seterusnya, laki-laki menjadi lelaki. Ni murid lelaki. Kemudian, daun-daun menjadi daun. Itulah kata ganda separa yang tulisan warna merah ni. Kata ganda berentak. Kata dasar yang digandakan mengikut rentak bunyi. Jika tadi kata ganda penuh, kita ulang semuanya. Kata ganda separa, kita ambil sebahagian sahaja. Maka, kata ganda berentak, kita akan ikut rentak bunyi. Contohnya, kuih. Asalnya ialah kata dasarnya ialah kuih. Tetapi bila kita gandakan, kita sebut kuih muih. Kuih muih itu maksudnya pelbagai kuih. Bukit bukau. Terdapat banyak bukit. Bukit bukau. Sayur mayur. Pelbagai jenis sayur. Ada murid tanya cikgu, boleh tak cikgu kita letak juga kuih-kuih? Boleh. Kuih-kuih, bukit-bukit, sayur-sayur, tak ada masalah. Cumanya, tetap boleh diterima dan kata ganda berentak ini pun ada dalam beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Kuih muih, bukit bukau, sayur mayur, gunung ganang dan sebagainya. Jangan lupa letak tanda sempang. Baiklah, ini contoh kata ganda yang cikgu telah kategorikan. Yang pertama kata ganda penuh, ingat pengulangan penuh perkataan tersebut. Kata ganda separa, kita ambil sebahagian sahaja. Dan akhir sekali kata ganda berentak, dia ada rentak. Kuih muih, bukit bukau, sayur mayur. Baiklah, ini ialah kata ganda yang kita dapat lihat tadi. Sekarang kita akan buat apa? Berdasarkan buku teks, kita akan bina ayat. Jadi jom kita bina ayat satu persatu berdasarkan gambar. Yang pertama, kemah-kemah. Kemah-kemah inilah kemah. Tempat untuk kita berteduh daripada panas, matahari ataupun hujan. Jadi jom kita lihat ayat. Guru-guru dan PIBG menjual barangan keperluan sekolah di bawah kemah-kemah itu. Seterusnya, gerai-gerai. Gerai-gerai. Maksudnya banyak gerai. Gerai-gerai menjual barangan keperluan sekolah. Gerai-gerai menjual pakaian dan makanan menjadi
tumpuan. Seterusnya, beli belah. Okey, membeli belah. Beli belah ialah kata ganda berentak. Kerana di belakangnya bukan pengulangan penuh, tetapi mengikut rentak. Beli belah. Kita nampak 2 orang lelaki, 3 orang lelaki sedang membeli belah tu. Okay. Amin dan Chong membeli belah semasa hari jualan di sekolah. Seterusnya, gegantung. Apa itu gegantung? Cuba lihat contoh di sebelah ni lah contoh gambar gegantung yang selalu kita lihat gegantung di tepi jalan, di kawasan sekolah. Apa fungsi gegantung? Fungsi gegantung ialah untuk memberikan maklumat ataupun info. Gegantung jualan kembali ke sekolah digantung di hadapan sekolah. Okey, ni murid lelaki. Okey, seorang budak lelaki sedang melintas jalan. Seorang budak lelaki sedang melintas jalan. Ini apa daun. Okey, daun tu kan bila ditiup angin dia akan jatuh ataupun kita sebut sebagai berguguran jatuh. Okey, daun berguguran jatuh di bawah pokok. Baiklah, terima kasih. Jadi murid-murid, lihat video seterusnya untuk latihan dalam buku aktiviti jilid 2. Semoga bermanfaat.